orang-orang yang mengingkari kehidupan sesudah mati. Ia maupun tak keluar ada kita kembali hidup sesudah kita mati dan menjadi tanah. Ada yang lain orang pakai ini mengalir dari mengalir ini akhir dari ini mereka dalam hari kebangkitan Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala kita seolah-olah mempertikaikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa, kita dah hancur. Sebenarnya apa yang menjadikan mustahil ni? Mustahil apa? Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala nak hidupkan kembali, atau mustahil dia akan hidupkan kembali? Mustahil Allah Subhanahu wa taala boleh hidupkan kembali. Nah, itu yang mereka pertikaikan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala berkuasa boleh hidupkan, macam tak masuk akal gitu. Orang yang sama juga cakap Allah mencipta mereka. Ini susah ni. Kalau nak berhadapan dengan orang ni, dia juga yang cakap siapa yang mencipta kamu? Allah. Siapa yang turunkan hujan? Allah. Siapa yang jadikan langit bumi ni? Allah. Jadi itu Allah tak boleh ciptakan kamu kembali kalau kamu dah hancur. Tak boleh ciptakan? Tak boleh. Macam mana nak berujar dengan orang ni? Yang ini dia cakap tak boleh pula. Kerana adat kerana adat agama mereka tu, adat dia cakap tak ada hari akhirat, tak ada hari kebangkitan. Dia macam force tu diri dia untuk ikut agama tu. Ikut agama tu. Ini orang cakap walaupun perkara tu bertentangan dengan state, dengan kepercayaan mereka, tapi kerana adat tu, macam kita cakap itu adalah adat rasmi agama kita. Jadi dia macam terpaksa kena tolak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya macam gitulah. Kerana mereka ikut apa yang datuk nenek moyang mereka. Cakap tak ada, datuk nenek moyang kita tak ada cakap tentang hari kebangkitan. Adanya hari kebangkitan. Jadi kalau adat ni tuan-tuan, adat dalam masyarakat kita, kalau adat dia langgar agama, dia langgar akal, dia langgar apa? Kerana adat. Kerana adat dia sanggup dia langgar apa saja. Kuasa Allah ke benda-benda ni. Ini kita lihat bahayanya. Orang ikut agama nenek moyang, nenek moyang yang mereka bukan di atas dalil atau hujah, ikut-ikutan. Allah Subhanahu wa taala nak berhujah dengan mereka. Walaupun mereka mempertikaikan kuasa Allah Subhanahu wa taala, mereka bertikaikan kuasa Allah nak hidupkan mereka kembali, maka Allah SWT tetap berujar dengan orang ini. Dekat macam Allah SWT suruh mereka apa? Afalam yanzuru ila samai fawqahum. Tidakkah mereka memandang, melihat ke langit yang ada di atas mereka? Tengok langit dulu. Dan dia tahu itu Allah yang cipta. Orang musyrik ni yang cakap yang Al-Quran berbicara dengan mereka, bukan mereka tak percaya, bukan tengok langit ini terjadi sendiri. Kita aja yang teruk kadang ini terjadi sendiri gitu. Orang-orang musyrik sekarang ni. Tapi orang musyrik lama dia tahu siapa cipta dia. Dia pun tahu ini bukan terjadi sendiri ni. Ni Allah yang cipta. Jadi Allah suruh mereka melihat bagaimana kami membinanya. Jadi lihat langit fawqahum, serta kami menghiasinya. Cantik kan langit kan, hias. Kalau dengan awan pun cantik juga, apalagi malam hari dengan bintang-bintang lagi cantik. Wa ma laha min furuj, dan kamu dengan keadaan tak ada padanya retak renggang pun sedikit pun di langit ni. Kita okeylah. Kita bila baca Quran, ini cara kita tadabbur. Jangan ni Allah suruh mereka orang-orang kafir ni tengok langit. Tengok langit. Tahu awak? Awak tak tengok? Oh, aku dah beriman dengan Allah. Bukan macam gitu tuan-tuan. Bukan macam gitu.
Kalau ini orang kafir lah Allah suruh dia. Tapi istinbat daripada itu, Allah perintah kita suruh memandang, melihat ke langit. Aku hari-hari tengok langit ni, hari-hari kita tengok. Okey, kalau rasa tuan-tuan tak ada apa-apa lah, tak ada feeling tengok langit ni, pergi langit jauh sikit. Mana? Macam saya tadi malam pergi mana? Pergi Mersing. Tengok langit Mersing. Uish, cantik lah. Padahal langit sama juga. Betul tak tuan-tuan? Pergi, kalau nak jauh sikit, pergi jauh sikit lah. Pergi Indonesia ke, pergi Thailand ke, Vietnam ke, tengok langit sana. Macam langit dia. Betul tak? Padahal dia datang tempat kita pun begitu juga. Langit Malaysia ni cantik lah. Sama tuan-tuan. Yang kita tengok, ada tadi pagi saya solat subuh tu, ada masjid baru di Mersing tu, dari atas tu tengok matahari terbit tu. Ya Allah, pada kita pun boleh buat juga. Kita boleh pergi Masjid Abu Bakar tu, pergi atas ni tengok matahari terbit, betul tak? Kalau kita nak solat subuh di sana, tengok je lah matahari terbit di sana. Tengok di depan tu laut kan. Tengok laut pula, Allah Akbar. Cantik. Jadi itu kata ulama, kita kena tukar langit. Pokok pun sama juga. Pokok yang kita tengok tak ada apa-apa. Pergi tempat negeri orang tengok, pokok dia cantik lah. Pokok dia pula cantik. Apa sajalah tuan-tuan. Bintang pun sama juga. Bintang tempat kita tengok tak ada apa-apa. Pergi negeri orang aja, bintang dia macam lain pula. Ni Allah SWT nak timbulkan kepada kita. Allah memerintah di sini, memerintah afalam yang turut, tidakkah mereka nak memandang ke langit. Kita nak suruh siapa lagi? Orang Quraisy pun dah meninggal, dah tak ada lagi. Nak suruh apa orang-orang apa ni, kafir? Malu kita buat research lagi. Kena cakap kita tengok langit. Orang kafir tengok langit betul-betul punya tengok dengan research, dengan Hubble, dengan apa teropong semua ini bukan tengok lagi. Dengan monitor kasar, dia lagi research lagi. Kita sendiri. Jadi ayat ni kalau secara umum dia memang diturunkan untuk orang Quraisy. Kerana apa? Kerana mereka memperhatikan, bila kita lihat first kali kita tengok, ni kuasa Allah SWT. Dan matahari boleh terbit dan awan, bintang ni, kita pada waktu itu kita tak ingat manusia, kita akan ingat kuasa Allah SWT. Dan itu dah cukup. Itu macam refresh baliklah iman kita terhadap kuasa Allah. Kita kalau dalam kuliah ni, Allah berkuasa tuan-tuan, Allah berkuasa cipta langit, Allah berkuasa cipta bumi, tak ada efek kan tuan-tuan. Tak ada apa-apa. Tengok keluar, tengok baru nampak baru. Jadi memang relevan sekali ayat ini dengan kita. Jadi tuan-tuan, tapi cuti pun dah habis. Cari hari cuti, pergi tempat lain, pergi tepi pantai, pergi tengok. Saya ingat 2 jam pergi Mersing sudah. Pergi Mersing, pergi duduk, kita tengok ada saru ke apa, di mana-mana, dan tengok waktu matahari terbenam, matahari terbit, yang lain-lain. Masa lihat kepada ciptaan Allah SWT, langit. Allah cakap langit. Langit ni memang kita tak boleh miss lah. Mana pergi, ada tempat yang tak ada langit, ada negeri yang tak ada langit, semua ada langit. Tak boleh miss dunia langit. Jadi itu yang trik dia. Jangan tengok langit di Pulau Jaya. Sama je, tengok sama je. Pergi jauh sikit, pergi jauh sikit, tengok langit dia, baru nampak macam lain sikit. Kemudian langit, kemudian bumi pula. Wal arda madadna. Dan bumi, bagaimana kami bentangkan dia dengan sebagai hamparan. Kita tengok bumi tu ke depan aja, tengok rumah orang, belakang rumah orang, tepi rumah orang, tak nampak hamparan, betul-betul hamparan. Ini nak kena pergi mana, jauh sikit lah. Nak kena yang ada padang pasirnya. Kita tengok, bila kita lihat bumi yang tak ada bangunan-bangunan ini, baru kita tahu luas betul lah. Kalau kita pergi ke padang pasir, luas betul bumi ni, nampak padang yang tak ada kita dekat pelindung. Kita lihat bumi ni luas, terutamanya di padang pasir lah. Di padang pasir baru kita lihat ayat ni memang kena.
Bagaimana Allah hamparkan bumi ini sebagai hamparan, dan dia letak gunung gadang. Memang tempat mana nak tinggal gunung? Tempat kita memang tak nampaklah gunung dah dipenuhi dengan hutan-hutan itu, pokok-pokok tu tak nampak gunung. Tapi kalau negeri Arab memang nampak gunung. Apalagi kalau kita naik ke Mekah, kita naik Gua Hira tu, tengok kita ni atas sana gunung, sini gunung. Kita fikir, siapa yang pergi letak gunung ni? Kita fikir satu je, siapa yang pergi letak gunung besar ni, tempat gunung Selombok tu, gunung yang besar-besar. Tak tahu lah, saya pun tak boleh pergi Gunung Kinabalu tu kan, Mount Kinabalu ke, gunung-gunung yang besar ni. Kalau kita tengok, siapa yang pergi letak ni? Kuasa siapa? Macam mana pun gunung stay. Dari zaman Nabi SAW, saya ingat sebelum lagi Nabi SAW, gunung tetap ada. Dia tak perlu, tak ada gunung ni dia alih, gunung ni dia alih, gunung tetap ada. Allah SWT beritahu kepada kita kenapa Allah SWT letak gunung-gunung yang ukur ni fi harawasi untuk balance kan, untuk bumi ni lah, untuk agar bumi ni tak goyang. Dan kemudian Allah suruh kita lihat kepada apa? Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Bumi, lihat kepada tumbuh-tumbuhan, tanaman. Allahu Akbar. Ni pergi jauh sikit lah, genting ke tengok strawberry, cantik sikit tumbuh-tumbuhan. Tengok Allahu Akbar. Hijau-hijau kita, mana ada tempat kita pergi tengok tanaman apa ni, kita rasa sayur semua ada. Sebab kita paling dekat. Di mana tu? Saya pun tak tahu. Mana nak dia? Peluang tak ada. Biar gaman. Tak tahu ada ke tidak. Tapi kalau kita tengok tumbuh-tumbuhan dia alah, dapat nenas pun tengok dah bagus satu. Kita tengok nenas, ladang nenas ke apa, ladang-ladang ni. Jadi ini semua supaya kita pada waktu kita melihat dapat sikit, jadi itu kita belajar tauhid. Tauhid ni dengan macam mana tuan-tuan? Tak baik dengan kita melihat saja. Contohlah tadi saya ingat lepas subuh adalah dalam 15 minit tu duduk tengok melihat itu. Saya ingat ni macam baca satu kitab ni. Dengan imam baca ayat Quran pula dalam masjid tu, sedap aja. Sini tengok ayat kauniyah, di belakang baca ayat makru'ah, ayat yang dibaca, depan pula ayat yang manzurah dan makru'ah. Dia ada dua ayat yang Allah perintah kita untuk kita membaca. Itu ayat yang dibaca, ayat Quran, dan juga manzurah, ayat alam lah. Kita baca alam. Itu dua-dua. Kalau tadi pagi itu macam dua-dua saja. Kita dengar dan kita melihat. Memang bolehlah dapat sikit lah. Kita lihat lepas tu naik sikit lah kita punya keimanan kita terhadap kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, daripada tak ada apa-apa. Biasa kita habis lepas subuh je tu balik rumah. Lepas subuh kalau rutin sekarang kan, lepas subuhnya sikit-sikit habis imam doa pergi tu balik rumah, siap-siap nak pergi kerja. Habis kita punya tu. Itu saya jaga dengan ini minggu-minggu kita boleh pergi masjid ni kan. Dari rumah kita keluar pukul 4 pagi kan, sampai sana solat subuh. Kita solat subuh, naik buka apa? Nak boost sikit lah kita punya iman kita. Jadi sangat-sangat relevan. Tak tahu lah tumbuh-tumbuhan ni, tanaman-tanaman ni pun ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka tidak melihat? Kenapa mereka tak lihat? Kalau mereka tu yang dah meninggal tu, orang-orang Quraisy sekarang ni dah tuju kepada kita. Kenapa mereka ni kita tak melihat benda-benda ni? Ini yang buat kadang kita banyak tertumpu kepada baca kitab saja. Baca kitab saja tak ada. Dia kena keluar. Macam imam-imam yang lama pun begitulah. Dia punya rehla mereka di padang pasir, mereka punya Imam Syafi'i ini semua pergi ke Sahara padang pasir untuk melihat ciptaan Allah SWT. Kemudian Allah cakap benda ini semua, ini dia lah. Kalau lah bukan tadi kan saya cakap mula lah, ayat ini diturunkan kepada
orang-orang Quraisy. Kenapa mereka tak nak lihat kuasa Allah SWT? Tapi di akhir